What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video sebelum ini aku ada buat prediction untuk chapter 1097, tapi untuk dalam video kali ini pula aku nak buat, bukan nak kata prediction lah, sama juga. Aku rasa macam harapan aku apa yang akan berlaku dalam chapter 1100 nanti. Sebab apa? Kita sedia maklum macam mana Oda ni kan, aku rasa korang pun dah, orang kata basi lah kan dengan perangai Oda yang suka memainkan apa tu, nak angka ni, dia suka benda-benda macam gitulah kan. Ditambahkan lagi dengan spoiler OP yang bagi tahu bahawa dekat dalam chapter 1100 nanti akan menjadi satu chapter yang sangat mega, sangat gempak, yang sangat luar biasa. So tanpa berlama-lama lagi, so jom let's proceed with the content. Alright, in my thought, dalam chapter 1100 nanti apa yang akan berlaku adalah for sure aku merasakan yang satu karakter yang akan dimunculkan oleh Oda untuk hypekan lagi arc yang sedang berlangsung sekarang ini, which is Egghead arc ini. So aku merasakan dalam chapter 1100 nanti still aku merasakan yang Dragon akan membuat kemunculan. So dalam video prediction 1097 sebelum ini aku ada menceritakan berkenaan dengan proses ataupun chance ataupun ini adalah peluang keemasan untuk Dragon membuat kemunculan di Egghead Island. Sebab apa? Korang kena tengok sendirilah dekat dalam chapter prediction 1097 aku dah cerita dengan panjang lebar pun dekat sana. Cuma dekat dalam video kali ini aku tak nak huraikan berkenaan dengan sebab apa Dragon perlu muncul di Egghead Island. Tapi dalam video ni aku nak cerita berkemungkinan dalam chapter 1100 ini Oda akan tunjukkan apa kemampuan yang dimiliki oleh Dragon. Bukan sebab macam ni tau, kalau nak ikut aula ataupun nak ikut keutamaan, sepatutnya lah kan Oda perlu munculkan kekuatan Dragon terlebih dahulu. Sebab apa? Dragon ni adalah antara orang yang rapat dengan Monkey D. Luffy. Orang yang bukan rapat lah dari segi hubungan rapat dengan Luffy, rapat dengan Monkey D. Garp. Sepatutnya Oda kena munculkan kekuatan Monkey D. Dragon ini terlebih dahulu, barulah si Gorosei itu. Tapi sampai sekarang kita tak tahu pun lagi apa kekuatan Dragon, macam mana strength dia, macam mana agility dia, macam mana stamina dia, macam mana gaya dia bertarung, bahkan adakah Dragon ini memiliki Devil Fruit. Itu yang paling penting. Sebab apa? Kita tahu Dragon ini adalah the most wanted person in One Piece. Adakah dia ni wanted disebabkan hanya dia memberi ancaman yang direct kepada world government? Selain daripada memberi ancaman kepada world government, dia juga tak kalah hebatnya dalam bertarung. Sebab kita tengok strategi dia, bukan nak kata agak baik, sangat-sangat cantik, cun melecun. Sebab selama ini dia hanya menjadi the lurking person untuk bila-bila masa saja dia akan menyerang kan. Dan benda tu terbukti masa di Marijoa yang aku kupas dalam chapter dalam video prediction 1097 sebelum ini. So, adakah selain daripada ancaman yang dibawa oleh Dragon ini, dia juga sebenarnya memiliki kekuatan? Jadi, mungkin dalam chapter 1100 nanti Oda akan tampilkan apakah kekuatan yang dimiliki oleh Dragon ini. Sebab sebelum ini kita dah tengok pun macam mana kalaulah serangan yang dibuat oleh Gorosei terhadap Bonnie dan juga Sanji itu adalah sejenis haki, yang mana haki tersebut dia berjaya untuk letupkan satu kepala for the Marine kan. So mungkin untuk kekuatan Dragon ni juga dia memiliki kemampuan haki seperti itu, kekuatan haki yang mendewa lah kita katakan. So itu dari segi hakinya lah. Dan aku pun mengharap perkara tersebut juga, sebab kita sebelum ini pernah mendengar satu kalimat yang dikeluarkan oleh Kaido mengatakan bahawa Roger mampu untuk menjadi Pirate King walaupun bersama-sama dia tidak ada Devil Fruit. Jadi ada juga kebarangkalian yang Dragon ini sebelum-sebelum ini masa dekat Lockdown kita boleh tengok sedikit lah, mungkin itu adalah kemampuan dia. Bila dia datang, hujan telah turun, lepas tu ada ribut, ada peti, ada macam-macam lagi lah kan. Sebab sebelum ini kita boleh tengok Shanks juga masa dia bertembung dengan Whitebeard, macam mana perubahan cuaca berlaku. Masa Mihawk jumpa dengan Shanks, perubahan cuaca berlaku. Masa Big Mom bertembung dengan Kaido, perubahan cuaca berlaku. Masa Luffy unlock his gear 5 juga, foam kan, macam mana cuaca yang mendung masa tu terus nampak bulan seketul dekat situ kan. Nampak berkemungkinan haki ini juga sebenarnya dia ada kemampuan untuk mengawal cuaca. Ataupun Dragon ni sebenarnya kemampuan dia, kekuatan dia, Devil Fruit yang dia ada juga adalah antara Devil Fruit macam Zoan ke, yang mana dengan ialah kita tahu mungkin mythical Zoan juga. Sebab macam aku cakap sebelum ini dibentangkan kepada kita, didedahkan kepada kita berkenaan dengan kekuatan Paramecia. Lepas tu adalah Logia sikit, lepas tu pergi kepada Zoan. Dan sekarang ni aku rasa proses pengenalan Oda kepada kita adalah berkenaan dengan Zoan lah. Dulu sebelum ni kita ada normal Zoan, lepas tu kita ada artificial Zoan, bawa kepada ancient Zoan, kemudian sekarang ni mythical Zoan, seorang
seorang Zoan punya user diperkenalkan, mungkin apabila Dragon ini muncul nanti, dia juga mempunyai kekuatan Mythical Zoan, yang mana kita tahu Mythical Zoan ni bukan sahaja dia memiliki kekuatan yang lebih ekstra daripada Ancient Zoan, normal Zoan yang lain, dia juga ada satu kekuatan yang macam Marco kan, Phoenix, dia boleh ada cure yang pantas dan sebagainya lah. So itulah adalah poin aku berkenaan dengan dalam apa tu chapter 1100 nanti mungkin ada kemunculan Dragon dekat sana. Antara lain aku rasa juga dalam chapter 1100 mungkin watak Shiki akan membuat his comeback. Sebab apa aku nak petik Shiki, walaupun nampak macam tak ada kena-mengena je dengan Shiki dengan Egghead Island kan. Sebab apa? Sebelum ini aku rasa sosok yang paling sesuai untuk datang ke Wano juga adalah Shiki ni. Sebab apa aku cakap Shiki adalah orangnya? Sebab sebelum ini brand new bagi tahu bahawa akan berlakulah insiden Rocks Pirate ni bergabung kembali. Sebab kita ada Ochoku yang masih hidup, kita ada Kaido yang masih hidup, kita ada Big Mom yang masih hidup, kita juga ada Shiki yang masih hidup. So aku ingat akan ada reunion semula lah geng-geng Rocks Pirate ni. Rupanya tidak. Jadi aku rasa di Egghead Island ni Shiki akan membuat kemunculan semula dia. Sebab apa? Dia bagi tahu yang dia menyampah dengan lanun-lanun yang so-called pirate ni, yang membuat cemar dekat dalam dunia ni dengan membawa gelaran pirate. Padahal diorang ni tak hebat mana pun, tak bagus mana pun. Konon-konon nak bawa apa ancaman di dalam dunia ni. Sepatutnya akulah orang yang paling layak untuk orang kata apa, menghuru-harakan dunia ni dengan kemampuan aku. I will bring the hell to this world, katanya masa dalam chapter kosong sebelum inilah. Dia masa tu dia dengan doktor apa, doktor yang dia pijak paik tu apa, Dr. Indigo kan, dia dengan Dr. Indigo dah buat satu kajian yang menggigantifikasikan makhluk-makhluk yang ada dekat satu pulau tu. Pulau apa pun kita masih lagi tak tahu. Sebab apa aku cakap, antara sebab aku cakap itu juga, kita boleh tengok dekat Wano kan ada gunung besar tu kan, lepas tu ada si apa, babi gergasi tu, apa ke nama dia, Mountain God ke apa nama dia kan, yang Oden slice sekali tu kan. Jadi mungkin lah dekat sana kat Wano tu, selain daripada ada babi gergasi, dia juga ada zirafah gergasi, gajah gergasi, semua benda tu yang dieksperimentasikan oleh Dr. Indigo telah pun turun ke situ kan. Rupa-rupanya salah, rupanya tak ada dekat situ. Jadi untuk kali ini berkemungkinan Shiki akan muncul di Egghead Island. Sebab sebelum ini dalam chapter 1096 pun kita dah tengok pun Shiki bersama-sama dengan Rocks Pirate telah diperkenalkan. Mungkin masa ni lah dia mungkin itu adalah orang kata apa, teaser sebelum munculnya watak Shiki ni. Dan ditambahkan lagi dengan poin Shiki sendiri bahawa dia akan membuat kemunculan 20 tahun akan datang. So sekarang ini dah 20 tahun, mungkin yalah 20 tahun dah telah pun berlangsung 20 tahun yang diramalkan oleh Shiki, yang mana dia sendiri berjanji, saya berzanzi katanya, untuk membuat kemunculan semula di dalam dunia, dan dia akan orang kata apa, aktif balik dalam dunia perlanunan. So this is the time, this is the moment yang Shiki janjikan. Tapi mana janji awak Shiki? Bila awak nak muncul dekat dalam dunia One Piece ni semula? Kami menantikan kau Shiki, yang mana sebelum ini pernah bersama-sama dengan Rocks, pernah bersama-sama dengan Whitebeard, pernah cuba untuk pujuk Roger untuk bersama-sama dengan dia tapi gagal kan. So this is the moment Shiki untuk membuat kemunculan. Sebab awak telah difitnah Shiki, katanya awak ni kena dengan Luffy macam gitu je. Luffy tak payah buka Gate Force, tak payah buka Gate 5, dengan Gate 3 je dia bagi Thor sekali, prap kau dah kalah. Rupa-rupanya tu non-canon, diorang dah fitnah kau Shiki. So sekarang lah masa untuk kau muncul semula dan buat comeback dan buktikan yang kau bukanlah seperti yang mereka katakan, bahawa engkau ni adalah orang ataupun watak yang kuat dalam dunia One Piece ni. So Shiki, please come to Egghead Island dan show kau punya kekuatan macam mana. Dan antara watak ataupun karakter lain yang mungkin pada aku yang akan muncul dalam chapter 1100 juga, aku mengharapkan The Lurking Legend, the man marked by flame. Sebelum ni aku ada buat discussion dengan si Zaf Wibro. Jangan lupa untuk subscribe Wibro channel. Dan sebelum ni aku juga ada buat discussion dengan Mampan channel. Jangan lupa untuk subscribe Mampan channel juga. Kita bincang berkenaan dengan the man marked by flame. Menurut Zaf, dia kata mungkin man marked by flame dan juga the Lurking Legend adalah orang yang sama. Sebab apa aku rasa yang sosok ni akan muncul? Sebab come on guys, ini dah masuk fasa terakhir, Final Saga, fasa awal untuk Final Saga. So bila lagi momen yang sesuai untuk tampilkan watak-watak yang macam ni? Sebab teori dah berkumandang, teori dah tersebar meluas dekat dalam community One Piece ni, menceritakan pasal Lurking Legend, the man marked by flame ini. So ini adalah masanya untuk Oda tampilkan, sebab number pun cantik, 1100.
Dan antara lain berkemungkinan sebab apa One Piece spoiler mengatakan yang chapter 1100 nanti akan menjadi satu chapter yang rancak berdosa punya, mungkin jugalah kan. Sebab sebelum ni aku dah buat ramalan untuk chapter 1097 nanti akan ada pertarungan Luffy menentang Saturn nanti. So mungkin dalam chapter 1100 ini adalah masanya. Kalau dalam chapter 1097 tak ada pertarungan antara Luffy versus Saturn, aku rasa mungkin dalam chapter tu adalah waktu untuk tempoh orang kata Jeddah. Tempoh untuk Luffy ni court balik berkelap balik dia punya kekuatan dia, okey. Dan waktu chapter 1100 ni lah Luffy dengan Gear 5 dia balik, dia akan lawan all out dengan Sanji Garcia Saturn. God versus Devil, Demon versus Hunter. Demon Hunter pula tiba-tiba. Alright, okay. Untuk chapter 1100 ni mungkin waktu tu lah Luffy akan menggunakan sepenuh kekuatan dia untuk bertarung dengan si Sanji Garcia Saturn ini. Sebab apa? Pada pandangan aku, ini akan menjadi satu pertarungan yang epik di mana Luffy akan akhirnya berhadapan dengan orang yang sebelum ini di Enies Lobby telah pun dia isytiharkan perang. Sebelum bapak buat, anak dah buat dulu dah. Sebelum bapak ada isytihar perang, ni anak si Luffy ni, adik-adik ni dah pun isytihar perang dengan world government. So mungkin itu akan menjadi satu pertarungan yang epik, yang mana untuk chapter 1100 nanti the whole chapter hanya cover berkenaan dengan pertarungan Luffy versus Sanji Garcia Saturn ni. Yang mana sebelum kita dah tengok pun dalam chapter, tak silap aku 1001 kita tengok the whole chapter tu covering pasal pertarungan Luffy dalam mode Gear Force-nya bertarung dengan Kaido sahaja. So mungkin pada masa ni lah waktu yang sesuai untuk Oda lukis, dia menggunakan sepenuh kekuatan dia gunakan sepenuh imajinasi dia untuk lukis pertarungan di antara Luffy versus Sanji Garcia Saturn. Untuk kekuatan Saturn ni aku tak boleh nak cakap lebih lagi sebab kita pun tak nampak dengan lebih detail macam mana kekuatan Sanji Garcia Saturn ni, melainkan dia punya sosok dia, rupa paras dia macam mana, lepas tu dia punya kemampuan dia macam mana. Okey, untuk kemampuan ataupun apa yang boleh dibuat oleh Sanji Garcia Saturn ni, korang boleh tengok dalam video aku yang sebelum ini dalam chapter analisis 1096 ke 1095 tak silap, aku buat 3 part. Dekat sana salah satu daripadanya aku ada cerita 6 sebab kan kenapa Sanji Garcia Saturn ni turun ke Egghead Island ni kan. Kat situ aku ada dedahkan dengan panjang lebar cerita pasal Sanji Garcia Saturn ni. Ataupun perkara yang akan menghypekan lagi chapter 1100 ni adalah kematian. Sebab sebelum ni masa dekat Marineford kita boleh tengok kematiannya si Ace tu, dia memberi satu impak yang besar juga. Kematian Whitebeard memberi satu impak yang besar juga dalam sidang community One Piece, dan juga kematian Oden memberi satu impak yang besar, dan kematian Shimotsuki Yasui memberi cetusan semangat yang besar buat geng-geng Red Scabbard dan juga geng-geng Rebellion dalam kalangan Kozuki punya ni lah, pasukan-pasukan Kozuki ni lah kan. So antara perkara yang akan menjadi hype kan One Piece dalam chapter 1100 ni juga antaranya berkemungkinan kematian. Dan kalau korang tanya aku siapa watak yang akan mati dalam chapter ni, aku ada beberapa candidates, antaranya ada 3. Yang pertama mungkin Sentomaru akan mati dekat dalam chapter tu. Sebab apa? Aku rasa benda tu akan create hype, sebab yelah kematian ni kan dia akan main emosi sikit. Sebab bila kita tengok flashback Kuma, kita boleh tengok macam mana kan family dia, mak dia mati kena bunuh macam gitu je, bapak dia juga mati kena bunuh macam gitu je, dan dia daripada kecil dah jadi hamba abdi ni kan. Kita tengok macam mana sedihnya Kuma ni kan. Dia digari kan tangan dia tu masa dia kecil lagi, dan dia ingat benda tu mainan. Dia main, syonoknya saya ada gari ni kan, kesian kat kawan kan. So itulah antara watak yang mungkin akan mati adalah Sentomaru. Sebab sebelum ini Oda dah ceritakan pun pada kita macam mana Sentomaru ni dijumpai, sebab apa dia nak jadi bodyguard kepada Vegapunk, sebab apa dia begitu loyal kepada Vegapunk. Kita dah tahu kisah dia. Mungkin akan ada penceritaan sedikit sebanyak berkenaan dengan Sentomaru, dan watak Sentomaru itu dimatikan dalam chapter 1100. Ataupun kandidat yang kedua yang mungkin akan mati adalah si Bartolomeo Kuma sendirilah. Dalam video aku prediction 1097 aku ada ceritakan dengan panjang lebar macam mana Bartolomeo Kuma akan mati. Dia punya bukti, bukan bukti lah, hujah aku adalah sebab sebelum ini kita boleh tengok cerita yang begitu orang kata detail berkenaan dengan Kozuki Oden yang berakhir dengan kematian. Begitu juga mungkin Kuma yang diceritakan dengan detail yang juga akan berakhir dengan kematian. Dan antara satu lagi watak yang lain, yang ketiga mungkin si Jewelry Bonnie. Sebab jelah aku tak ada huraian yang panjang lebar sangat untuk berkenaan dengan Jewelry Bonnie ini, melainkan
sebab dalam chapter 1096 kita dah boleh tengok yang si Gorosei dah julang pun dia kan, dan tinggal lagi nak tunggu Xavier untuk menyelamatkan dia. Tapi sekiranya Xavier tu datang lambat ataupun tidak ada langsung Xavier yang menyelamatkan Bonnie, berkemungkinan Bonnie akan mati dalam chapter 1100 nanti. Dan dari kalangan Worst Generation pun kita ada 11 Worst Generation, masih belum ada kematian yang melanda Worst Generation ni, melainkan Eustace Captain Kidd, melainkan Trafalgar Law yang kena teruk lah kan, killer yang kena teruk kan. Tapi kita tak tahu lagi status diorang, adakah diorang mati ataupun tidak. Tapi berkemungkinan dari kalangan Worst Generation ni Bonnie menjadi orang yang pertama mati dari kalangan diorang. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. So please drop your comment di ruangan komen kat bawah. Walaupun aku kadang-kadang tak sempat untuk minta maaf banyak-banyak untuk reply komen-komen korang, tapi yakinlah bahawa memang aku baca setiap komen korang tu. Komen yang baik ke, komen yang buruk ke, aku baca semua. Tapi aku lebih utamakan komen-komen yang baik lah, untuk membina aku punya energi atau motivasi aku untuk terus berkarya. Dan terima kasih kepada korang yang sudi untuk dengar aku punya celoteh aku ni sampai at the end of this video. And gang, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi